Baik, seperti mana yang kita lihat di buku teks tadi, okey, ini adalah 3 perkara yang akan kita belajar dalam tajuk pecahan pada tahun ini. Okey, kita akan belajar pertama, pecahan wajar, darab pecahan wajar. Okey, kemudian yang kedua kita akan belajar pecahan wajar, darab nombor bercampur. Dan yang ketiga, kita akan belajar nombor bercampur, darab nombor bercampur. Jadi sebab itu tadi saya imbas semula apakah dia pecahan wajar, apa dia nombor bercampur. Jadi bila disebut begini, jadi saya harap kamu nampak. Kalau pecahan wajar, darab pecahan wajar, kamu nampak apa nak darab apa. Okey, kalau pecahan wajar darab nombor bercampur, macam mana rupa, dan macam mana rupa nombor bercampur darab dengan nombor bercampur. Jadi kalau kamu tak kenal macam mana rupa pecahan wajar, macam mana nombor bercampur, jadi kamu memang tak dapat idea langsung macam mana nak menyelesaikan soalan ini. Baik, yang pertama kita akan tengok macam mana untuk menyelesaikan apabila kita diberi pecahan wajar darab dengan pecahan wajar. Okey, pecahan wajar darab pecahan wajar. Okey, jadi kalau kita lihat di buku teks tadi, cara pertama yang digunakan adalah dengan menunjukkan simulasi, dengan menunjukkan cara simulasi bagaimana operasi darab pecahan wajar dengan pecahan wajar ini berlaku. Okey, untuk lebih jelas, okey, saya akan tunjukkan simulasi itu dengan menggunakan, okey, kalau kamu nak try di rumah, kalau kamu ada plastik laminate ni, okey, plastik laminate ni, kalau kamu ada, kamu boleh masukkan dia dalam mesin laminate, kamu keraskan dia. Okey, tak perlu letakkan kertas, hanya plastik tu semata-mata. Okey, yang ini saya dah potong menjadi separuh, 1/2 daripada seluruh plastik tu kan. Okey, guna plastik ni dan juga pen marker yang boleh dipadam ni, okey. Whiteboard marker ni. Jadi kita boleh buat simulasi ini dengan lebih jelas dengan menggunakan plastik laminate ini. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Okey, kita ada pecahan wajar 1/3 darab dengan pecahan wajar 1/2. Okey, dengan cara simulasi, kita mesti melukis pecahan 1/3. Masih ingat lagi macam mana rupa 1/3 dengan gambar rajah? Okey, 1/3 ialah satu kek yang dipotong menjadi 3 bahagian. Okey, satu kek yang dipotong menjadi 3 bahagian. Okey, dan kita akan lorekkan. Kita akan lorekkan satu bahagian. Okey, seperti itu. Okey, itu adalah 1/3. Kemudian darab dengan 1/2. Okey, jadi untuk 1/2 kamu perlu lukis okey, sebuah lagi segi empat yang sama saiz dengan segi empat tadi. Bila kita letak di atasnya, dia mestilah sama saiz. Nampak? Okey, dia mestilah sama saiz. Okey, jadi bila kita gunakan plastik laminate macam ni, dia transparansi, dia boleh see through, dia cahaya tembus kan. Jadi kita boleh nampak pertindihan antara dua pecahan tersebut. Okey, jadi 1/2 kita lorekkan. Dia ialah kalau kita bayangkan dia sebiji kek yang dipotong 2 bahagian kan, dan dilorek 1 bahagian. Okey, saya lorekkan dahulu. Dan kita letakkan di atas pecahan yang pertama tadi. Okey, jadi dia dah bertindih. Okey, dia bertindih. Apabila dia bertindih, kita dapati bahawa ada satu bahagian yang bertindih. Pecahan pertama ada lorekan, pecahan kedua pun ada lorekan. Jadi di situ bahagian yang bertindih ni kat sini sahaja. Okey, satu bahagian daripada kesemuanya dah jadi berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah menjadi 6 bahagian. Jadi kita kira jawapan dia ialah kawasan yang bertindih. Maknanya pecahan yang pertama ada lorek, bawah tu tadi. Okey, pecahan yang kedua di situ. Yang ni ada satu bahagian pecahan yang atas je berlorek. Yang ini pun satu pecahan yang atas je berlorek. Yang belah sini pecahan bawah sahaja yang berlorek, atas ni tak ada. Okey, cuma bahagian sini sahaja yang dia bertindih. Pecahan yang pertama dan yang kedua sama-sama bertindih. Okey, jadi jawapannya hanya satu bahagian. Daripada kesemuanya bahagian dah jadi 6. Jadi untuk contoh yang pertama, 1/3 darab 1/2, jawapannya ialah 1/6.
Dan pecahan ini tidak perlu dipermudahkan sebab 1 dan 6 tak ada dalam mana-mana sifir yang sama. Baik, saya teruskan dengan contoh yang kedua. Okey, kita ada 3/5 darab 2/7. Okey, kedua-duanya ialah pecahan wajar. Okey, 3/5 darab 2/7. Jadi kita akan buat simulasi. Okey, yang kedua. Sediakan pecahan 3/5. Okey, sebiji kek yang dipotong yang dipotong 5 bahagian yang akan kita lorek berapa? Betul, yang akan kita lorek 3 bahagian. Kita akan lorek 3 bahagian daripada pecahan ini sebab dia 3/5. 1, 2, 3. Okey, dan kita sediakan pula pecahan yang kedua iaitu 2/7. Okey, untuk 2/7 dia ialah pecahan, kalau kita bayangkan kek yang dipotong kepada 7 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sama saiz dengan pecahan yang pertama. Okey, dia mesti sama saiz. Okey, baru simulasi ni jadi. Okey, jadi kita lorekkan dia sebanyak 2 bahagian. Okey, saya sudah lorekkan dia sebanyak 2 bahagian. Dan sekarang dia sudah bertindih. Kamu nampak dia dah bertindih? Okey. Jadi kita akan kira bahagian yang ada lorekan merah dan biru yang bertindih. Okey, kalau biru saja kita tak kira, merah saja pun kita tak kira. Okey, jadi perhatikan betul-betul. Okey, di bahagian mana yang ada pertindihan 2 lorekan. Okey, ini ada 2 lorek. 1, ini pun ada 2 lorek, ini pun ada 2 lorek. Ini biru saja, ini biru saja. Okey, ini dua-dua biru merah, ini biru merah, ini biru merah, ini biru sahaja, ini biru sahaja. Okey, di bawah sini semua merah sahaja. Okey, jadi berapa bahagian yang ada pertindihan kedua-dua lorekan? Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesemuanya ada 6 kawasan yang bertindih. Okey, untuk penyebut kita kira kesemua bahagian yang ada. Okey, di atas ni kita ada 5, sini kita ada 7, 5 kali 7 kesemuanya 35. Okey, jadi untuk jawapan akhir pastikan 6/35 tak boleh dipermudahkan. Okey, jadi kamu tanya diri sendiri, 6 dan 35 ada tak dalam mana-mana sifir yang sama? 6 dan 35 ada tak dalam mana-mana sifir yang sama? Tiada. Okey, bila tiada, jadi 6/35 adalah jawapan akhir. Okey, jadi ini adalah cara simulasi untuk menunjukkan bagaimana pecahan wajar darab dengan pecahan wajar. Baik, sekarang saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita mendarab pecahan tanpa menggunakan simulasi. Okey, jadi kita akan darab pecahan dengan menggunakan jalan kira sahaja. Okey, tanpa perlu melukis rajah untuk menunjukkan simulasi. Okey, jadi contohnya kita ada 2/3. Pecahan wajar 2/3 darab dengan 1/5. Okey, kedua-duanya ialah pecahan wajar. Okey, untuk darab pecahan ianya amat mudah. Okey, jadi kita akan mendarab pengangka dengan pengangka, penyebut dengan penyebut. Okey, pengangka kita akan darab dengan pengangka. Penyebut kita akan darab dengan penyebut. Okey, jadi jawapan yang akan kita dapat ialah 2 darab dengan 1 per 3 yang akan kita darab dengan 5. 2/15. Jadi sebelum kita katakan ini jawapan akhir, tanya diri sendiri, 2 dan 15 ada dalam sifir yang sama tak? 2 dan 15 ada tak dalam mana-mana sifir yang sama? Tiada. Jadi 2/15 adalah jawapan akhir. Jadi di sini kita kena mahir dengan sifir supaya kita dapat jawapan dengan cepat. Dan kita juga perlu mahir dengan sifir supaya kita senang untuk permudah. Okay, jadi tolong. Sebab itu saya kata sifir, bila kita masuk tajuk pecahan, sifir itu sangat-sangat penting. Okey. Baik, kita tengok contoh yang berikutnya. Kita ada 1/2 kali 5/9. Okey, jadi pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut, menghasilkan 5/9.
18. Okey. Boleh permudah. Tanya diri sendiri, 5 dan 18 ada tak dalam mana-mana sifar yang sama? 5 dan 18 ada tak dalam mana-mana sifar yang sama? Tiada. Jadi 5/18 adalah jawapan akhir. Baik. Okey, inilah contoh yang berikutnya. 6/7 kali 1/3. Okey, kalau mengikut cara yang saya tunjukkan tadi, pengangka darab pengangka, 6 darab 1, 6, 7 darab 3/21. Okey, tanya diri sendiri, adakah 6 dan 21 ada dalam mana-mana sifar yang sama? 6 dan 21 ada tak dalam sifar yang sama? Ya, ada. 6 ada dalam sifar 3, 21 ada dalam sifar 3. Jadi, kedua-duanya perlu dimudahkan dengan bahagi dengan 3. Jadi, bila kita bahagi dengan 3, 6 akan dapat 2. 21 ni bahagi 3 dapat 7. Jadi, jawapan akhirnya ialah 2/7. Okey, selain daripada cara kita terus direct darab, kamu boleh buat dengan cara begini. Okey, saya akan tunjukkan cara satu lagi di sebelah sini. Okey, bandingkan dengan cara tadi. Okey, tadi kita darab, kemudian baru kita permudah. Okey, ini kita boleh permudah sebelum kita darab. Okey, jadi kita permudah dengan melihat satu nombor di atas dan satu nombor di bawah. Sama je macam kita buat tambah atau tolak pecahan tahun lepas kan. Kalau kita nak permudah, dia mesti melibatkan satu nombor dari atas, satu nombor dari bawah. Okey, jadi nombor di atas kita ada 6 dan 1. Nombor di bawah kita ada 7 dan 3. Okey, jadi cari sepasang nombor. Sepasang maksudnya satu di atas, satu di bawah, yang ada dalam sifar yang sama. Maksudnya contoh macam 6 dengan 7. Katalah 6 dengan 7 ada dalam sifar yang sama, jadi pemudah dia. Tapi tak ada. Okey, jadi cari yang lain. 1 dengan 3 ada dalam sifar yang sama? Tak ada. 7 dengan 1 ada sifar yang sama? Tiada. 6 dengan 3. 6 dengan 3 ada tak dalam sifar yang sama? Ya, ada. 6 dan 3 ada dalam sifar 3. Okey, 3, 6, 9 tu 3, 6. Okey, jadi dalam sifar 3 ada 3, dia yang pertama. Dalam sifar 3 ada 6, 6 yang kedua. Apa yang berlaku ialah awak sudah permudahkan dahulu sebelum awak darab. Awak dah permudahkan 6 dan 3 dengan menggunakan sifar 3. Awak bahagi dengan 3. Okay, awak permudah dulu baru darab. Jadi apa yang terhasil ialah sekarang dah jadi 6 tadi dah jadi 2. 2 darab dengan 1 yang masih sama per 7 masih sama, darab dengan ini 3 dah jadi 1. Awak dah permudahkan dia sebelum mendarab. Okey, jadi jawapannya kita dapat 2 kali 1 2 per 7 kali 1 7. Jadi jawapan kedua-duanya sama. Jadi untuk darab pecahan sama ada kamu darab dahulu pengangka penyebut kemudian permudah, atau cara yang ini permudah dahulu kemudian baru darab pengangka dan penyebut. Jadi mana-mana cara pun akhirnya dia akan mendapat jawapan yang sama, asalkan kamu ingat untuk permudahkan pecahan sama ada pada awal ataupun permudah pada jawapan akhir. Okey, baik. Jadi untuk darab pecahan yang pertama, iaitu pecahan wajar kali pecahan wajar, simple sangat. Okey, kamu dapat dua pecahan wajar dan pecah wajar, kamu darabkan pengangka dengan pengangka, maksudnya nombor atas kali nombor atas. Okey, per dengan nombor penyebut yang di bawah kali dengan penyebut, nombor bawah kali nombor bawah. Okey, dan akhirnya jangan lupa untuk permudahkan jawapan. Ataupun dalam ayat matematik darab tu kamu dah boleh permudahkan. Okey, kamu diberi dua pecahan. Okey, darab dengan pecahan. Jadi kamu cari satu nombor atas, satu nombor bawah yang ada dalam sifar yang sama. Kalau ada, kamu boleh permudahkan siap-siap, baru kamu darab. Jadi jawapan tak perlu permudah. Jadi mana-mana cara pun dua-dua akan mendapat jawapan yang sama. Okey, jadi ini adalah cara untuk kita mendarab pecahan